Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Hari ini kita berjumpa lagi di Maya kuliah duha ataupun usrah. Usrah ni keluarga. Kita dah jadi macam satu keluarga di alam ghaib. Alam ghaib. Dan saya sebut apa nama itu, oleh kerana saya tajuk kita berkait dengan puasa ni, saya mengambil masa yang agak lama untuk mengkaji, membaca, dan kebetulan ada pula tugas-tugas lain. Jadi itu yang kita start pukul 11.30, dan 11.30 pun lambat lagi ni. Lambat. Itu pun start kita punya phone dah terbalik, terplay out sikit. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, soalan biasa. Macam mana hati kita dengan Allah Ta'ala? Kaifa qulubuna, alaqatu qulubuna bi Rabbinal Aziz. Macam mana hubungan hati kita dengan Allah Ta'ala sejak hari kedua kita berpuasa? Macam mana rasa kita dengan taat setelah 2 malam kita tarawih? Macam mana rasa kita punya kedekatan kita dengan Allah setelah berapa juzuk? Tuan dah baca berapa juzuk dah Quran baca? Sebab ini bulan Quran. Kita akan baca nanti. Tajuk special Quran, surat cinta daripada Allah, kita akan baca nanti. Dan bagaimana kita dan keluarga kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makin dekat ke makin rapat? Makin dekat ataupun makin rapat? Confirm. Dekat lain, rapat lain. Dekat, jauh sikit. Rapat tu lagi dekat. Jadi tuan-tuan sekalian, semalam kita cerita satu hadis Nabi SAW. Cantik hadis semalam. Hadisnya ialah as-siyamu li wa ana ajzi bih. Puasa hanya untuk aku. Wa ana ajzi bih, dan aku yang membalasnya. Itu yang kita sebut semalam. Apa ceritanya? Maksud kenapa Allah menyebut puasa untuk Allah. Dan yang pertamanya, sebab apa puasa untuk Allah? Sebab yang pertama, puasa, ibadat puasa kita sebut semalam, la yaqa', dia tak kena ar-riya', dia tak kena riya'. Kalau kena pun payah sangat lah. Ada tapi payah sangat. Kita dah sebut semalam. Yang kedua, kenapa? Sebab infaradallahu fi taqdiri thawabis sawm. Hanya Allah sahaja yang tahu dia punya balasan yang Allah nak bagi di akhirat. Sebab tu Allah sebut as-siyamu li, puasa untuk aku. Yang ketiga, Allah, kerana yang ketiga sebab apa Allah sebut puasa tu hanya untuk aku? Sebab puasa ni agung sangat sehinggalah Allah bagi sendiri live di akhirat nanti. Akhirat nanti Allah bagi. Agung sangat. Dan yang keempatnya, hebat sangat as-siyamuli. Sebab apa? As-siyamuli sebab Allah nisbahkan puasa direct kepada Allah sebagaimana rumah. Baitun, rumah. Allah sebut Baitullah, rumah Allah. So rumah Allah ni ialah apa nama ni? Rumah Allah ialah apa nama tu? Hebat, agung sangat. Sebab tu dipanggil rumah Allah. Jadi sebab itulah puasa tu disenaraikan, disebutkan sebagai hanya untuk Allah. Hari ni tajuk kita simple saja. Tajuk dia
Inni saim. Tuan-tuan, inni saim, tahu tak apa makna dia? Inni saim. Inni saim. Apa makna dia? Tajuk hari ni ialah puasa kita hari ni sikit. Saya akan beberapa hari cerita bab puasa, kemudian kita masuk balik bab zikir tu. Inni saim maknanya ialah aku berpuasa. Jadi tuan-tuan sekalian, saya start sikit. Tuan-tuan percaya tak? Apa dia? Kita punya keadaan kita sekarang kita duduk ni, dah kita masuk puasa ni, kita makin bagus. Percaya tak makin bagus? Dia panggil dalam bahasa agama yataraqqa, kita makin meningkat. Dan makin meningkat inilah namanya fitrah yang sepatutnya. Sepatutnya kita macam ni lah. Sepatutnya kita macam ni lah. Apa macam ni? Baca Quran sentiasa. Sepatutnya macam ni lah baca Quran. Sepatut macam ni lah kita sentiasa bersembahyang. Sepatutnya kita macam lah jaga mulut, jaga semuanya. Sepatutnya. Sebab tu Ramadan datang nak mengembalikan kita duduk atas landasan yang betul setelah kita 11 bulan. 11 bulan. Setengah orang tu out terus bulan-bulan tu. 11 bulan. Sebab tu tuan-tuan, sebenarnya baca Quran, bersyukur, berzikir, dia bukan bermusim. Ingat perkataan saya. Okay, minta maaf, bukan perkataan saya. Kata-kata ulama. Buat baik, bagaimana kita buat baik hari ni, kita pergi masjid. Cuma dah bulan ni, kita kena kuarantin, tak pergi masjid. Walaupun tak pergi masjid, yang spesialnya, rumah kita jadi masjid. Itu hebat tu. Rumah kita dah jadi masjid. Tidur masjid, makan masjid, berguling-guling kat masjid. Jadi saya sebut apa? Saya nak sebut, sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Cuba tuan-tuan ingat ayat ni. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan kamu sampai bila? Allah kata bukan sembahlah Allah bulan Ramadan. Sebab itu nanti kita cerita kat belakang. Kita jadi baik bukan hanya bulan Ramadan. Sebab apa? Jangan sembah Ramadan. Jangan sembah Ramadan. Sebab ada kata ulama mengatakan ada orang menyembah Ramadan. Kenapa? Dia hanya baik bulan Ramadan. Dia hanya baca Quran bulan Ramadan. Dia hanya tahajud bulan Ramadan. Dia hanya sedekah bulan Ramadan. Tapi dia kata wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, makna sembahlah Allah kamu hatta ya'tiyakal yaqin, maknanya sehingga kamu mati. Yakin tu maknanya makin sembah Allah, makin yakin janji Allah. Makin yakin hidup, makin yakin termasuk yakin hari mati, yakin hari akhirat, yakin hari hisab. Jadi sembah Allah dengan akidah makin mantap. Jadi hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga kita mati. Allahu akbar. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, kena taat, kena berterusan. Jadi sebab itulah kita, sebab tuan-tuan ingat tak, ada satu doa yang biasa kita baca. Apa doa dia? Kita minta dengan Allah Ta'ala, Allahumma zidna wala tanqusna. Ya Allah, tambahlah padaku, jangan kurang. Wa'tina wala tahrimna. Tolong bagilah ke aku, jangan halang. Wa akrimna wala tuhinna. Ya Allah, muliakan aku, jangan hinakan aku. Jadi yang saya nak beritahu apa? Allahumma zidna. Allah tambah kita. Jadi Allah dah tambah kita semangat baca Quran bersama dan sebagainya. Okey, cuma ada satu lagi hadis, doa yang Nabi baca, jarang kita baca. Yang saya nak sebut mukaddimah ni panjang sikit. Jarang kita baca. Apa doa dia? Allahumma inni a'udzubika minal hawri ba'dal kawri. Yang ni jarang kita baca. Allahumma inni a'udzubika minal kawri ba'dal hawri. Boleh baca tuan-tuan? Cuba ikut. Allahumma inni a'udzubika minal kawri ba'dal hawri. Maknanya, ya Allah Tuhanku,
Aku minta berlindung denganmu ya Allah, dalam bahasa Arab, minan nuqsan ila tam. Minal kauri itu daripada kekurangan. Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kauri. Ya Allah, aku minta jangan ada kurang selepas sempurna. Contohnya, kita sebelum puasa tak bagus. Tak berapa semayang, tak berapa khusyuk, tak berapa zikir, tak berapa. Bila mari puasa, dah mula ngaji Quran, dah mula boleh hafal Quran, dah mula berzikir, dah mula qiyam mulai. Itu kita bagus. Kita tak nak lepas ni jadi tak bagus setelah kita bagus. Faham ya? Allahumma inni a'udzubika minal kauri ba'dal hauri. Mintalah ya Allah, janganlah aku ni jadi tak elok lepas jadi elok. Mintalah jangan jadi tak sempurna selepas aku sempurna. Mintalah jadi tak baik lepas jadi baik. Macam itulah. Jadi kita sekarang sedang baik-baik. Jadi salah satu cara, tuan-tuan sekalian, untuk teruskan baik bulan Ramadan ni ialah apa dia? Specialnya kita kena ingat satu ayat yang saya sebut tadi, inni saim, aku berpuasa. Ramai beri tangan. Yes. Apa khabar semua sahabat-sahabat di sana? Saya nak tengok nama pun tak sempat. Terima kasih bagi semangat. Okey, tuan-tuan sekalian, perkataan inni shaim ni ada kat sini. Ada kat mana? Dalam satu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana yawma sawmin yawma sawmi ahadikum fala yarfuth. Ini cerita dia panjang ni, saya pendekkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya hari kamu berpuasa, fala yarfuth, jangan cakap kotor, jangan cakap jijik, jangan kata-kata buruk. Wala yaskhab, yaskhab ni jangan menghina orang, jangan pelekeh orang, jangan kata tak baik lah. Fa in syatamahu ahadun, kalau orang maki awak, au qatalahu, ataupun qatala ni kalau kita belajar bahasa Arab, bunuh. Ini bukan bunuh, orang yang betul-betul mengutuk kita, kata tak elokkan kita, falyaqul, maka berkatalah inni saim, inni mru'un, aku ini berpuasa. Wallazi nafsi Muhammadin biyadih, dan Nabi sebut sesungguhnya Nabi Muhammad dalam genggaman diri Muhammad, dalam genggaman Allah, la khalufus saimi, bau mulut orang berpuasa, atyabu indallah, lebih baik, lebih harum di sisi Allah, lebih harum di sisi Allah, min rihil miski, daripada bau misk. Dan walisaimi, dan orang yang berpuasa ini farhatan, dua gembira. Yang pertama, farhatun idza uftira, satu kali dia gembira bila buka puasa. Satu lagi, idza laqiya rabbahu, dia gembira bila mati jumpa dengan Allah nanti. Fariha bi saumihi, dan gembira dengan kualiti puasa dia. Panjang hadis dia. Jadi saya sebut perkataan dalam banyak hadis, dalam banyak ayat tu ada satu perkataan namanya inni saim, hari ni aku berpuasa. Okey tuan-tuan, maksud aku berpuasa ni, tuan-tuan, ada satu hadis. Sebelum saya cerita inni saim ni juga kata ulama, dia boleh jadi perisai. Apa dia perisai? Perisai ni as-siyamu junnah, puasa itu perisai. Kata simple je, aku berpuasa. Contohnya, Rasulullah menyebut, kalau ada orang kata kat awak, katanya awak ni apalah ni, kau mas panah punya orang, sebut inni saim. Awak ni apalah ni, kedekut sangat haji bakhil, inni saim. Awak ni tak tolong orang ke? Orang kata tolong orang pun nak tunjuk-tunjuk. Orang cakap apa, kita sebut inni saim. Kalau orang kata buruk-buruk kat kita, yang kita kena sebut inni saim tu kata macam mana? Saya tak pernah dengar ada orang, bila orang marah ke, orang gaduh, dia stop. Dia tak nak bergaduh, berdebat dan sebagainya. Dia sebut inni saim. Tak ada orang sebut pun. Pernah nak dengar orang guna ayat aku berpuasa hari ni? Tuan-tuan pernah dengar tak?
Pernah dengar tak ada orang suami isteri bergaduh. Inni saim, aku puasa. Anak-anak kita balah-balah, yang tu tak nak kata inni saim tu, dia boleh noktah, stop. Dia tutup mulut orang. Cuma yang saya nak sebut, perkataan inni saim tu jangan elok, kata ulama, bukan sebut di mulut. Bukan sebut saya puasa. Dia akan lebih power kalau sebut inni saim tu sebut dalam hati. Kalau ada orang buruk-buruk kata kita, dalam hati sebut inni saim, aku puasa. Sebab aku puasa tu ada banyak makna. Cuma saya nak sebut first kali. Tuan-tuan sekalian, inni saim ni, perkataan aku berpuasa ni, dia akan jadi asyamu junnatun. Dia boleh jadi junnah. Junnah ni perisai. Dia kalau jinnatun, jinnah, jin betina. Jin betina. Okey, saya nak cerita siyamu junnah. Sebelum nak cerita asyamu junnah ni, tuan-tuan sekalian, kata Jabir, sahabat Nabi, apa dia kata? Saya tengok nota tadi. Jabir kata, Allahu Akbar. Apa kata Jabir? Jabir kata, Allahu Akbar. Dia kata, kalau anda berpuasa, falyakun alaika waqar wa sakinatun. Dia kata, kalau kamu berpuasa, hari kamu berpuasa tu biar nampak hebat. Yang kedua, biar nampak tenang. Hebat sebab taat dengan Allah. Dan tenang kita tak kacau orang. Jadi kalau orang kacau kita tetap dengan tenang. Tenangnya apa? Inni saim, aku puasa. Sebab apa? Kata ulama, saya baca buku ni, dia kata apa? Kenapa kita kena sebut inni saim? Sebab bila sebut inni saim, itulah menggambarkan anda tahu apa makna puasa. Yang kedua, anda menghormati pahala puasa. Yang ketiga, anda mengetahui adab dan syarat-syarat puasa. Allahu Akbar. Panjang. Bila anda sebut aku puasa, inni saim. Tuan-tuan, bila sebut inni saim, kata kat mana? Kata kat mulut ke kata kat hati? Kata di hati, aku sedang puasa. Sebab siapa yang sebut inni saim, aku puasa, kata di hati, bukan kata kat mulut. Nak kata kat mulut pun tak apa. Tapi lebih kuat power. Sebab bila anda sebut aku puasa, yang pertamanya anda tahu nilai puasa anda. Yang kedua tadi, anda bila sebut inni saim, anda nak jaga pahala anda. Inni saim, anda nak jaga adab-adab. Inni saim, anda nak jaga syarat-syarat puasa. Dan inni saim saya sebut tadi, junnatun, dia jadi perisai. Jadi orang puasa ni, kata Jabir, orang puasa ni hebat dan tenang. Okey, satu, hebat dan tenang. Kemudian, bila sebut inni saim, kata seorang lagi sahabat, dia kata apa? Inni saim tu, siapa sebut inni saim, kenapa aku puasa tu dia jadi perisai? Sebab kata seorang sahabat, apa kata dia? Dia kata, idza sumta, bila awak berpuasa, dia kata, falyakun, maka hendaklah sam'uka saim. Bila awak kata aku puasa, maksud aku puasa apa dia? Mata awak puasa. Inni saim, apa lagi? Telinga aku puasa. Inni saim wa basaruka saim. Aku puasa maknanya lisanuka saim. Bila sebut aku puasa, maknanya apa dia? Mata puasa, telinga puasa, lidah puasa, anggota badan puasa. Sebab itu bila sebut inni saim, dia tahu nilai puasa. Okey, lagi tak apa. Kemudian tuan-tuan, ada satu benda besar nak sebut ni. Bila sebut inni saim, kenapa saya sebut inni tu? Siapa sebut inni saim, dia akan tahu nilai puasa dia. Masya Allah. Nilai puasa satu ya. Nilai puasa dia. Kenapa? Sebab bila sahaja Nabi SAW sebut hadis tadi, sebelum Nabi sebut hadis yang bersebut inni saim tu,
Sebelum Nabi sebut inni shaim, ayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut apa? Dia kata kalau kamu puasa, hari kamu berpuasa, minta maaf, kamu berpuasa, fala yarfuth, jaga mulut jangan cakap kotor. Wala yaskhab, jangan peleki orang, jangan permainkan orang. Ada lagi wala yajhal, jangan buat perangai yang jahil. Jangan buat perangai jahil. Wala kemudian jangan cakap kotor, jangan pelekikan orang dan jangan merendah-rendahkan orang. Jadi lepas tu kalau orang tuduh kamu tak elok, baru kena sebut inni shaim. Okey, saya sebut gini macam mana? Okey, saya nak keluar tajuk sikit. Tuan-tuan sekalian, dalam satu hadis, nanti saya uraikan panjang. Satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bila datang Ramadan, tengok bila datang Ramadan, futihat abwabul jannah. Allah buka pintu syurga. Yang kedua, wa ghulliqat abwabun nar. Allah tutup pintu neraka. Yang ketiga, wa sufidatis syayatin. Allah ikat setan. Jadi saya nak huraikan yang ketiga tu. Yang pertama tu buka pintu syurga. Itu okey, senang sikit nampak. Yang kedua ditutup pintu neraka. Satu. Yang ketiga tu ialah Allah ikat setan. Jadi cerita ikat setan ni ada kaitan sikit dengan inni shaim, kualiti puasa. Okey, bila cerita tentang berkenaan dengan ikat syaitan ni, ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan, dia kata haqiqatuhu, yang kedua sebut majazuhu. Yang sebut ni siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab dia Fathul Bari. Ibnu Hajar ni tahulah yang hadis, syarah Imam Bukhari punya hadis tu. Tuan-tuan, dia kata apa? Haqiqatuhu, punyalah Allah sayang sangat puasa ni, yang kita sebut semalam tu. Allah kata puasa ni asyamuli, bulan puasa untuk aku, bagi untuk aku saja. Pahala, punyalah sayang Allah kat kita supaya puasa, dan puasa tu hebat sehingga Allah tolong buka pintu syurga. Tadi buka syurga 30 hari. Buka. Yang keduanya tutup pintu neraka 30 hari. Punyalah sayang ni. Yang ketiganya Allah punya sayang, Allah sufidatis syayatin, Allah ikat rantai. Sufidat ni lah, dia kata ikat dengan aghlal, dengan yang ikat tu besi-besi tu, ikat tangan, ikat kaki. Itu makna ada satu lagi hadis sulsilat, diikat dengan rantai tu, rantai dua tangan, dua kaki. Buat bagaimana? Campak ke laut. Jadi ada ulama kata memang ikat betul, haqiqatuhu, ikat betul. Cuma bila kata ikat betul, soalan kedua, bila syaitan kena ikat, minta maaf, bila syaitan kena ikat, kenapa bulan puasa ada juga orang kena rasuk jin? Ada, saya tahu lepas bila ada orang kena rasuk jin pada bulan Ramadan. Kan jin kena ikat. Dan anak-anak kita pun dulu, saya pun masa kecil-kecil dulu memang yes, malam ni syaitan tak ada. Kita tak faham syaitan tak ada je. Berani masuk semua, masuk dulu masa kecil-kecil dulu. Kampung biasalah, orang kampung. Confident syaitan tak ada, tempat gelap malam tak takut. Kenapa? Jin tak ada. Habis itu kenapa juga ada orang kena rasuk? Tuan-tuan sekalian, yang kena ikat, kata ulama, yang pertama syaitan. Jin tak kena ikat. Itu yang kalau kena ikat jin pun jin kafir, jin Islam ataupun jin, dia tak kena ikat lah. Yang kena ikat syaitan. Kenapa Allah ikat syaitan? Sebab nak beri laluan mudah kepada kita beribadat. Ikat campak mana? Campak ke laut. Okey, satu. Yang keduanya pula, ada ulama kata, dia kata ikat syaitan tu ikat dengan majaz. Bukan ikat betul-betul, tapi majaz. Majaz tu apa? Syaitan diikat, sebabnya ada 2-3 cerita. Yang pertama sekali, sebab apa? Sebab
lebih sangat bulan Ramadan ni punya hebat, pahala banyak sangat, berganda-ganda, buat itu berganda, pahala banyak sangat. Sebab itu sehingga setan tak ada jalan untuk menggoda kita. Itu maknanya dia panggil majaz. Majaz tu dia macam majaz tu apa majaz? Majaz tu kiasan. Ikat tu kiasan. Yang pertama apa? Sebab pahala banyak sangat. Kita buat zikir sunat dapat pahala wajib. Kita buat wajib berganda sampai 700. Jadi banyak sangat pahala. Syaitan pun dah nak gelengok pun tak boleh dah. Gelengok bahasa Terengganu. Yang kedua, yang dimaksudkan ikat syaitan ni, dia kata bila kita tak makan siang, tak makan, sebab syaitan ni dia, Nabi sebut inna syaitan la yajri majra dami ibn Adam. Syaitan ni dia berjalan dalam darah anak Adam. Jadi Nabi sebut fadayyiquhu bil ju'. Sempitkan jalan syaitan tu dengan kamu berlapar. Jadi kalau kita berlapar, kita berpuasa. Bila kita berpuasa, jadi tak makan. Bila tak makan, kita dah sempitkan jalan dia. Bila dia nak masuk, jalan tak ada. Kalau banyak kita tak makan lagi, bukan sempit je, tutup terus. Jadi syaitan pun Allah. Jalan tutup. Kenapa tutup? Orang tak makan. Jadi sebab tu dia kata majaz, ikat syaitan dengan apa? Ikat syaitan dengan tidak makan. Yang ketiga, bila kita tak makan, bila kurang makan, syahwat kita kurang. Syahwat tu keinginan nafsu jahat nak buat. Sebab bila kurang makan, letih. Bila tak letih, tak larat. Bila tak larat, kita nak mengumpat pun tak larat. Nak mengumpat, nak pergi menyamun pun tak larat. Sebab apa? Sebab tenaga tak ada. Sebab itu saya belum sebut dalam satu ibadat, dia kata zikir ni, orang berzikir tu tuan, berzikirlah, cuba ingat. Berzikirlah ataupun melakukan taat sehingga anda penat. Buat baik sampai penat. Bila penat taat, barulah kita tak ada tenaga nak buat jahat. Betul tak betul? Betul. Kalau kita penat buat taat, berzikir sampai penat, baca Quran sampai penat, tolong isteri sampai penat buat taat, dia tak ada tenaga nak buat jahat. Yang jadi masalah kita ni, penat buat jahat, penat buat tak baik, penat mengumpat, penat. Bila penat buat jahat, tak ada tenaga nak buat taat. Betul tak betul? Betul. Jadi, apa tadi? Jadi sebab itulah, puasa tu, dia lapar, dia akan hilang kita punya syahwat buat jahat. Lagi satu, kenapa puasa ni mengikat syaitan? Ulama kata al-ajwa, al-hal, keadaan masyarakat semua taat, ramai baca Quran, ramai pergi masjid, ramai sedekah, ramai tabarruk, ramai buat baik, sehingga kan suasana tu menyempitkan syaitan untuk merosakkan kita. Belum habis lagi, yang paling penting ni. Rupanya, kata ulama, yang mengikat syaitan, yang paling hebat yang mengikat syaitan ialah, apa dia? Yang mengikat syaitan ialah kualiti puasa kita. Kualiti puasa kita yang mengikat syaitan. Jadi, kualiti puasa tu saya akan terangkan. Dia berada di sebalik ayat inni shaim, aku berpuasa. Itu kualiti puasa. Siapa perasan dia isytiharkan diri dia inni shaim dan dia faham konsep inni shaim, anda faham kualiti puasa, dan kualiti puasa itulah yang akan menghalang setan daripada masuk menguasai kita. Cuma soalan pula sama lah. Setan dah kena ikat. So, dah kena ikat, kenapa pula dah kena ikat? Menyamun pun ada lagi. Merompak pun ada. Ditangkap khalwat pun ada lagi. Mengumpat pun ada lagi. Itu cerita panjang lah. Kenapa? Ada pendapat. Yang pertama, kata ulama, dia kata apa? Syaitan ni,
bila dia kena ikat, macam singa, syaitan dia kena ikat. Kata ulama Ibnu Hajar, apa Ibnu Hajar kata? Dia kata sufidat, dia diikat. Wala qutilat, dia tak kena bunuh. Jadi syaitan tu ada lagi. Dia hanya kena ikat, bukan kena bunuh. Singa tuan-tuan, rimau, bayangkan rimau tak diikat, dia akan berkeliaran. Jadi syaitan bila tak diikat berkeliaran pergi mana-mana. Kita pun tak tenang. Yalah. Tapi bila singa, harimau kena ikat, dia ada tak? Ada. Cuma kena ikat. Jadi bila harimau kena ikat, dia ada, cuma terikat. Bila terikat tu, tolong jangan dekat-dekat dengan singa rimau yang kena ikat tu. Ini perbandingan. Sebab kalau dia kena ikat, kita duk pergi dekat dengan dia juga, kena juga kita. Satu. Yang keduanya, kenapa buat jahat? Sebab buat jahat ni tuan-tuan sebab gini. Sebab walaupun syaitan kena ikat, tapi oleh kerana syaitan, dia sudah latih kita, dia train kita 11 bulan. 11 bulan dia train kita. Hari dia tak ada sebulan, perangai kita macam 11 bulan. Ada faham? 11 bulan dia train kita. Jadi bulan ni kawan cuti, kawan balik kampung ke, kawan kenal saudara. Jadi tak ada dia tu sebulan, perangai kita tu memang terikat sebagaimana kita dilatih 11 bulan. Supaya faham macam ni. Contoh, kita kena jajah. Dijajah oleh penjajah. Dijajah kita. Beratus tahun lah, kalau ratus tahun. Jajah kita. Kemudian kita pun merdeka. Sudah merdeka, kemudian balik dia. Di negara dia balik. Penjajah dah balik. Tapi perangai kita ni, perangai macam penjajah ada lagi. Kenapa? Walaupun dia tak ada, tapi hati kita masih terjajah. Jadi, syaitan tak ada. Syaitan kena ikat. Ada satu lagi syaitan. Dia panggil syayatinul ins. Syaitan manusia. Yang kita duk biasa baca apa? Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannath, alladhi waswis fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allah sebut syaitan tu waswas kita, dan ada syaitan minal jinnati, jin dan manusia. Jadi kalaulah dia dah dilatih syaitan bertahun-tahun, dah jadi syaitan manusia, walaupun syaitan tu dah tak ada, dia pula jadi syaitan, penghasut, pengajak dan sebagainya. Itu cerita. Jadi yang saya nak sebut apa dia? Yang saya nak sebut ini, nak lawan syaitan yang kena ikat tu, ataupun syaitan-syaitan manusia, termasuk kita, dengan kualiti puasa. Salah satu kualiti puasa ada pada ayat ni. Inni sha'im, aku berpuasa. Apa mana aku puasa? Kita baca, baru masuk tajuk. Jadi panjang mukadimah tuan-tuan. Okey, inni sha'im makna apa? Inni sha'im, yang pertama sekali bila sebut inni sha'im, perkataan itu yang menggambarkan orang berpuasa tu ialah dia mesti sabar. Yang ni kita sebut inni sha'im, kata ulama, inni sha'im, aku penyabar. Inni sha'im maknanya aku kena sabar. Apa maksud inni sha'im, aku sabar? Saya sebut semalam. Sabar dalam ibadat puasa ada 3 sabar yang bergabung. Kata ulama semalam dia kata, fajama'a, apa dia? Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan 3 jenis sabar dalam ibadat puasa. 3 jenis sabar. Siapa ingat semalam? Ada 3 jenis sabar. Semalam saya cerita kat tuan-tuan, bulan Ramadan 2. Bulan Syahrul Qurbi, dan yang keduanya Syahrul Hubbi. Ingat lagi tak semalam? Semalam Syahrul Qurbi. Apa Syahrul Qurbi? Bulan Ramadan, bulan dekat dengan Allah. Yang kedua, bulan Ramadan, bulan cinta Allah. Kenapa bulan dekat? Sebab kita baca semalam, nak dekat dengan Allah, menunaikan maftaratuhu, kata Allah. Apa yang aku fardukan pada kamu, kamu buat. Apa yang aku fardu pada kamu, kamu buat, kamu akan dekat. Yang kedua, nak cinta Allah macam mana? Nak cinta Allah, mesti buat yang sunat-sunat. Kan Ramadan kan ada fardu, sembahyang fardu, puasa fardu.
Kemudian siapa buat yang sunat, dia akan cinta Allah. Hadis Nabi SAW menyebut, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tuan-tuan, ayat dia. Selagi mana hambaku, wala yazalu abdi, hambaku berterusan, yataqarrabu ilayya, mendekat dengan aku, makin dekat dengan aku, bin nawafil, dengan buat yang sunat-sunat, sehingga aku sayang dia. Jadi nak suruh kita dapat sayang Allah, buat yang sunat-sunat. Siang kita sembahyang zuhur, sembahyang asar, siang-siang. Malam pula kita ada tarawih, kita ada baca Quran dan sebagainya. Jadi kalau kita buat yang fardu, yang kita sebut dalam hadis tentang fardu tu, kalau hambaku melakukan perkara yang fardu, maka dia mendekat kepadaku, dan sesiapa yang melakukan sunat, dia akan cinta kepada aku. Jadi puasa ni, inni saim, aku berpuasa. Dalam puasa tu ada 3 sabar. Apa sabar dia? Yang pertama, dia panggil sabru ta'ah. Bila sebut aku puasa, inni saim, aku akan sabar dengan taat. Jadi kalau puasa berapa jam? Daripada pukul 6, contoh 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 jam. 13 jam setengah aku sabar. 13 jam tak makan, takkan aku tak sabar untuk tak tengok benda tak elok, tak dan sebagainya. Yang kedua, sabar yang pertama sabar taat. Yang kedua dipanggil sabar taat, as-sabru fi tarki maharimillah, bersabar meninggalkan maksiat. Dalam puasa tu aja sendiri. Dan yang ketiga, sabru ala aqdarillah, sabar takdir Allah. Apa takdir Allah? Allah kata makan boleh makan, tapi bulan puasa jangan makan, menahan makan. Minum memang boleh, minum air halal, tapi kerana puasa jangan makan. Jadi bila anda sebut inni saim, anda sudah isytiharkan pada orang keliling anda isytiharkan pada maksiat, anda isytiharkan pada Quran. Aku sabar, aku boleh baca Quran sebab apa? Aku sabar. Aku boleh tak buat maksiat sebab aku sabar. Itu penting sebut inni saim. Jadi kualiti puasa, bila anda sebut inni saim, sabar. Yang saya sebut tadi, Jabir kata orang puasa ni waqar, dia kena hebat. Kemudian sakinah, dia kena tenang. Jadi orang puasa dia tak gelabah, dia tak suara suara yang riuh rendah, belebel sana, beletir sana, kata tu hoi sana, hoi sini. Orang baik-baik dia tak, suara dia tak hoi-hoi. Itu dia. Jadi yang pertama, inni saim, apa dia? Aku sabar. Itu makna inni saim. Yang kedua, inni saim, aku berpuasa. Bila anda nak lawan setan, nak jaga kualiti puasa, apa dia? Yang kedua, Allah sebut diwajibkan berpuasa. Kutiba alaikumusiyam, itu puasa, diwajib puasa. Yang kedua, rupanya bila sebut aku puasa ni, wajib, bukan wajib puasa saja, wajib mencapai thamarus saum. Apa dia? Thamaratus saum, iaitulah kita wajib puasa satu, wajib dapat hasil puasa. Apa hasil puasanya? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi bila anda sebut aku berpuasa, anda isytiharkan pada orang dan pada diri anda lah, aku nak dapat takwa. Bila sebut inni saim, aku puasa tu dalam hati, aku mencari takwa. Jadi selama ni tuan-tuan, saya baca 2 hari lepas ni, baru faham ini rupanya inni saim. Allahu Akbar. Okey. Jadi inni saim. Yang ketiga, bila sebut inni saim, saya sebut semalam, satu lagi. Inni saim, apa dia? Bila sebut inni saim, maknanya raihatu fami atyabu indallah subhanahu wa ta'ala min rihil misk, yang kita sebut semalam. Mulut bau orang berpuasa lebih harum di sisi Allah, la khalufu fami saimi atyabu, sebut semalam.
mulut bau orang berpuasa ni lebih hebat daripada bau misk. Minta maaf, ulang balik. Bukan makna bila mulut orang berpuasa ni bau sedap daripada sedap daripada apa? Daripada apa tu? Minyak apa tu? Kasturi tu tak payah berus mulut, tak payah sugi jumpa orang kat muka orang, tak baik. Bukan begitu. Kerana kita taat tu, jadi bila sebut aku puasa, maksud aku puasanya saya sebut semalam. Apa maksud mulut bau tak sedap? Sebab taat. Maksudnya ialah di sebalik mulut bau tak sedap, apa dia? Kita sangat dekat dengan Allah. Sangat dekat dengan Allah. Nak tahu dekat dengan Allah? Allah tidak menorak Allah. Salathun, 3 orang, la turaddu, Allah tolak da'watuhun. Allah tak tolak doa mereka. Apa dia? As-saimu, orang berpuasa. Jadi orang berpuasa tu Allah terima, satu sebab puasa, yang kedua sebab dekat dengan Allah, sehingga Allah suka bau mulut itu menjadi sebab Allah terima kita punya apa? Kita punya puasa. Jadi apa maksudnya? Inni saim, maknanya aku dekat dengan Allah. Jadi jangan sebarangan sebut perkataan inni saim. Ada special, aku dekat dengan Allah. Bila dekat dengan Allah, jadilah macam hadis yang kita sebut sebelum ni. Apa dia? As-sawmu li, puasa untuk aku. Allah kata, Allah sebut puasa untuk aku. Aku akan bayar sendiri, aku akan bagi sendiri. Jadi as-siyamu li maknanya ana puasa, maknanya saya jaga perangai mulut kita harum. Jadi harum ni dengan bau tak sedap. Jadi apa ceritanya? Ceritanya orang dekat dengan Allah ni, mulut dia harum, cakapnya baik-baik. Itu dia. Cakapnya baik-baik. Pujinya tak melebih-lebih. Apa lagi? Dan sebagainya. Dia tidak memaksa orang. Dia mengajak. Dia tak memaksa. Dia mengajak. Bukan mengejek. Dia banyak berkomunikasi. Bukannya berkonfrontasi. Itu dia. Dia bukan hanya banyak cakap, tapi dia banyak contoh. Jadi itulah. Jadi inni saim. Penting. Lagi. Apa maksud inni saim? Inni saim maknanya la atrukur radda 'ala al-isa'ah. Kalau orang menyakiti aku, kita sebut aku tak akan balas. Itu dalam hati inni saim. Kalau lah sekarang, tapi kita pun tak pergi kerja, duduk rumah, tak apa. Tapi kalau nanti lepas ni ke, roh puasa tu kena ada. Kalau orang marah kita tak betul, diam, aku tak balas. Katalah aku tak balas. Kamu tak balas, aku tak balas. Serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab aku berpuasa. Kenapa tuan-tuan? Tengok ya. Allah ni menakutkan. Dia kata la asum illa li ajli. Aku puasa bukan hanya untuk orang, bukan untuk imsakut ta'am. Puasa ni bukan hanya untuk yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu. Tapi kita tinggalkan puasa untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sebab sesiapa yang tak tinggal perkataan kotor, ini hadis yang saya sebut ni, siapa yang berpuasa tapi tak tinggal perkataan kotor, man dia kata apa nama ni, man lam yada' qawl az-zur wal amal bi wal jahla falaysa lillah hajatun ay yada'. Siapa dia puasa tapi juga tak tinggal cakap kotor, cakap memperbodohkan orang, dia kata Allah langsung tak layan awak tinggal makan, awak tak minum, la yarda, Allah tak redha, wala yaqbal, Allah tak terima. Sehingga minta maaf. Saya baca ada pendapat yang agak lebih lah, melampau. Dia kata siapa dia berpuasa, kemudian dia mengumpat, dia kutuk orang, dia kata batal puasa. Dia kena qada pula. Ini pendapat yang agak lebih lah. Bagi saya, kalau kita mengumpat, buat maksiat, sebenarnya batal, bukan batal puasa tu, batal pahala puasa. Jadi sebab itulah, inni saim, aku puasa. Beritahu kat hati, kalau kamu cakap tak elok, aku tak balas.
Bahaya tu, besar cerita. Sebab puasa kita ni, Allahu Akbar, untuk Allah nak dapat syurga. Kita dah sebut semalam dah sebut dah, Allahu Akbar. Baik, muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Yang kedua, yang keberapa? Yang keempat, kena sebut kat jiwa kita, inni saim. Apa makna inni saim? Inni saim maknanya ialah ana inda fitri a'tadu ma kuntu alaihi wa ana saimun fa afrahu bidzalik. Dia kata i'tad, aku ini akan berterusan dalam tidak buat maksiat muka ni. Kenapa aku puasa sebab aku nak gembira. Ana afrah, aku nak gembira. Gembira apa? Yang pertama, nak gembira bila buka puasa tanpa dosa. Dan gembira yang kedua, gembira bila jumpa Allah tanpa dosa. Saya ada satu tajuk nanti, kita akan baca nanti bab zikir. Tajuk dia Al-Afrah. Orang-orang yang bahagia, orang yang gembira. Antara orang gembira apa dia? Tuan-tuan kena gembira tau. Antara gembiranya, selepas tuan-tuan baca Quran, satu juz baca Quran, sudah baca Quran je, kena gembira, Alhamdulillah, angkat tangan, terima kasih ya Allah, Alhamdulillah, nikmat kamu bagi sehingga aku boleh baca Quran. Lagi bagus, sujud syukur terus. Kena gembira, istisyair. Jadi kenapa sebut di hati, inni saim, aku puasa, sebab jaga puasa. Jangan kata orang, jangan tak elok, jangan suzon pada Allah, sebab aku nak gembira. Gembira tu kualiti puasa, gembira berbuka puasa, dan gembira jumpa Allah di syurga. Boleh masuk rayyan, pintu syurga, orang lain tak boleh masuk. Apa khabar tuan-tuan? Allahu Akbar, inni saim. Baik, sekarang dah pukul 12.30. Jadi tuan-tuan sekalian, kita berhenti dulu, kita sambung besok. Tajuk besoknya, inni saim. Sesungguhnya aku puasa. Apa rahsia lagi, banyak lagi di sebalik inni saim. Jadikan sebagai hashtag kita, inni saim. Inni saim, aku puasa. Sepanjang 30 hari, aku puasa. Jadi kita berhenti kat sini dulu, sebab saya kebetulan ada hal sikit. Jadi semoga kita dapat kebaikan daripada pertemuan kita ni, dan kita menikmati bulan puasa yang hebat ini, dan kita nak dapat, ingat saya punya bacaan saya, kita nak dapat ghanimah al-maksab, kita nak dapat segala peruntukan yang Allah bagi sepanjang Ramadan, kita nak dapat semua. Nak dapat semua. Supaya nanti bila raya saja, tahun ni tak ada baju baru. Tahun ni mungkin baju baru tak ada, semua yang adanya kita mahu jiwa baru, peribadi baru. Saya ingat satu perkataan seorang ulama, saya tulis tadi, dia kata apa? Dia kata as-saumu, dia kata apa? Ibadatut taghyir. Ramadan ataupun saum dipanggil ibadat at-taghyir, ibadat untuk berubah. Allahu Akbar. Ibadatut taghyir, ibadat untuk hijrah. Jadi kita gunakan. Jadi kita berhenti kat sini. Apa nama tu, semoga dapat berkat daripada Allah Taala, dapat pahala. Dan jangan lupa tuan-tuan, tolong share, tolong kongsi supaya kita dapat pahala banyak dan kawan-kawan kita dapat pahala. Apa nama tu, dan saya dapat mesej juga, terima kasih, kawan saya sebut, Allah, dia tu tiba-tiba Ustaz punya ceramah masuk dalam saya punya share. Oh, kawan saya share, kemudian dapatlah dia sebut 1-2 poin. Allah, terima kasih, saya tak perasan selama ni, saya lupa. Allahu Akbar, tengok tu. Jadi semoga berkongsi ni, apa dia kata Imam Ibnu Kathir kata, bukan Ibnu Kathir, apa nama itu, sahabat Nabi Abu Hurairah, dia kata apa? Inna lil hasanati dhiya'un. Dia kata buat baik ini satu kebaikan cahaya. Satu kebaikan cahaya. Kita kongsi kebaikan. Sekarang dapat cahaya. Tolong war-warkan untuk dapat pahala banyak. Tuan-tuan dapat pahala, saya pun dapat pahala juga. Jadi besok inni shaim, gunakan ayat tu. Hashtag inni shaim. Jadi kita sudah dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.
اللهم إنا نسألك لسانا رطبا بذكرك وقلبا مفعما بشكرك وبدنا حينا لينا بطاعتك. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan lidah kami ini sentiasa basah berzikir, mengingati-Mu ya Allah, mengingati nama-nama-Mu ya Allah, mengingati kebesaran-Mu ya Allah, mengingati pahala daripada-Mu ya Allah, mengingati hingga kami takut kepada azab-Mu ya Rabbal Alamin. Jadikanlah kami punya badan mudah, ringan untuk mentaati-Mu. Kami, keluarga kami, anak-anak kami, muslimin, muslimat, dan juga ya Allah, jadikanlah hati kami melimpah-limpah untuk sentiasa berterima kasih dan bersyukur. Ya Allah, kami serahkan hidup kami, keluarga kami, harta benda kami, anak-anak kami, keluarga kami, seluruhnya kepada Kamu untuk menguruskan kami, bukan kami yang menguruskan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma taqabbal salatana. Ya Allah, terimalah sembahyang kami, wa siyamana, puasa kami, wa tarawihana, tarawih kami, wa sujudana, sujud kami, qiyam kami, rukuk kami, wa tadarru'ana, wa tammim taqsirana. Ya Allah, Kau sempurnakanlah kekurangan yang ada pada kami ya Allah. Allahumma ja'alna min utaqa'i syahri Ramadan. Jadilah kami orang selamat daripada api neraka ya Allah. Allahumma ja'alna mimman yaqumu lailata Ramadan. Jadikanlah kami orang yang memakmurkan malam Ramadan imanan wahtisaban. Iman, penuh iman dan penuh mengharap dengan daripada-Mu ya Allah. Allahumma barik lana ya Allah, berkatkanlah rezeki kami, berkatkanlah umur kami, berkatkanlah ilmu kami, berkatkanlah pertemuan kita hari ini, berkatkanlah saya, tuan-tuan, anak-anak kita, segala yang ada pada kita, dan berkat juga pada yang mereka share ilmu bersama, dan berkat segala pemberian-Mu ya Allah kepada kami sehingga kami masuk syurga. Allahumma yammin kitabana, Allahumma yassir hisabana. Ya Allah, mudahkanlah hisab kami nanti ya Allah. Allahumma yassir ala sirat uburana. Ketika kami menyeberangi siratal mustaqim, mudahkan ya Allah. Allahumma yammin kitabana. Ya Allah, biarlah kami dapat kitab kami, catatan amalan kami daripada sebelah kanan. Allahumma yammin kitabana. Allahumma yammin kitabana. Biarlah kami dapat catatan amalan sebelah kanan kami. Allahumma adkhilna al-jannata bila hisab wala azab. Biarlah kami dapat masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. اللهم أدخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب. اللهم أدخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Kita sama-sama sudahi dengan Subhanakallahumma wa bihamdik. Okey. Ikut saya, Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.